Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Apa yang kita lihat baru-baru ini apabila Badan Kehakiman diserang dan dikatakan tidak melakukan yang sepatutnya, yang sewajarnya untuk menegakkan keadilan oleh sesetengah pihak amat dikesali ramai pemegang taruh dalam bidang perundangan dan juga kehakiman, termasuk Badan Peguam Negara, Bar Council, memberikan satu kenyataan yang tegas apa yang berlaku tidak sepatutnya diberi kebebasan ataupun perlu diambil tindakan yang keras kerana ia seolah-olah memberikan intimidasi kepada Badan Kehakiman dan Perundangan Negara, walaupun hal ini lebih banyak berkaitan dengan penyokong setengah pihak untuk memberikan justifikasi tindakan mereka dengan beberapa keputusan yang diberikan oleh barisan hakim yang mengendalikan kes rayuan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Jadi ini bukan kali pertama kerana beberapa insiden sebelum ini juga sudah memperlihatkan bahawa apabila pihak-pihak tertentu tidak mendapat apa yang mereka mahukan dalam justifikasi perundangan mereka, maka penyokong ataupun individu tersebut ataupun barisan peguam mereka akan memberikan kenyataan sama ada di media sosial ataupun secara rasmi di media arus perdana. Jadi untuk melihat perkara ini, walaupun pihak Bukit Aman ataupun pihak polis Diraja Malaysia sudah pun memberikan tindakan tegas, sudah pun menangkap ataupun mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan provokasi di laman sosial, tetapi kemungkinan ini akan berterusan jika kita melihat teori-teori yang kita amalkan di negara kita ini dicemari dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak mengikut lunas undang-undang. Jadi kita akan berbicara tentang ini, bagaimana kita mempertahankan konsep pemisahan kuasa dan juga kebebasan institusi kehakiman dan perundangan. Jadi Prof. Datin Dr. Farida Jalil sudah pun bersedia pada malam ini bersama saya untuk melihat isu ini, seorang penasihat Institut Reformasi Politik dan juga Demokrasi ataupun Reform. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Terima kasih Prof kerana sudi bersama saya Nazri Kaha pada malam ini. Mungkin sebagai permulaan apabila kita melihat perdebatan di media sosial dan reaksi segera setengah pihak ataupun penyokong-penyokong tertentu apabila isu berkaitan dengan mantan pemimpin nombor satu negara kita berada di penghujungnya dan berada di Mahkamah Rayuan pada ketika ini. Jadi adakah ini suatu yang kita inginkan berlaku sedangkan proses perundangan sudah pun berjalan, segala ruang perundangan sudah pun diberikan dan pastinya ia sudah pun melalui fasa-fasa yang termaktub mengikut proses kehakiman dan juga mengikut perlembagaan. Pandangan Prof? Keadaan yang kita lihat pada masa sekarang ni dia adalah keadaan yang agak biasa berlaku, ya. Terutamanya dalam keadaan jika pihak yang sedang didakwa itu adalah merupakan seorang yang berprofil tinggi, ya. Dan dalam kes ini kita lihat, ya, beliau adalah merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia. Jadi sudah pastinya ia mengundang minat daripada pelbagai pihak, bukan sahaja daripada pihak penyokong-penyokong politik beliau sendiri, tetapi juga daripada pihak-pihak yang merupakan kita kata penentang dalam politik beliau, pembangkang dan dahulunya di dalam dunia politik mantan Perdana Menteri kita itu. Jadi ini dan dia menarik minat kerana kita tahu bahawa apabila seseorang itu berada pada satu kedudukan tinggi, pengaruh Perdana Menteri, pengaruhnya itu besar, sangat besar, dan kita kata agak dalam tunjangnya dalam masyarakat negara kita, ya. Dan kerana itulah kita lihat dalam banyak hal, okey, berlaku keadaan di mana kadang-kadang masyarakat kita ataupun orang ramai agak tersasar sedikit, ya, dalam mengeluarkan pandangan-pandangan ataupun dalam menyatakan sokongan mereka berkenaan dengan kes-kes berkenaan.
So Okey. jadi ini biasa biasa boleh berlaku. Ya, okey. Ini bukan kali pertama. Sebelum ini juga kita lihat Betul. tokoh-tokoh utama dulu juga pernah Ya. orang kata pun berhadapan dengan situasi sebegini. Tetapi apabila beberapa kenyataan dari penyokong tertentu berbentuk ancaman dilemparkan kepada Badan Kehakiman dan juga Ketua Hakim Negara, khususnya kepada Tun Tengku Maimun. Jadi apa pandangan Prof? Ya, itu adalah merupakan satu yang agak keterlaluan, bukan agak memang keterlaluan, kerana apabila kita ingin menyatakan sesuatu sokongan ataupun bantahan terutamanya kepada badan kehakiman yang kita anggapkan merupakan pembela kepada keadilan dan juga pembela kepada mereka yang hak-haknya itu tadi dilanggar ataupun mereka-mereka yang teraniaya. So, jadi kita perlu kita perlu berhati-hati kerana jika kita melakukannya di luar daripada batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang bagi tujuan untuk memelihara kita kata kesucian ataupun ketertinggian kemuliaan institusi itu tadi, maka ini akan boleh membawa kepada masalah lain di masa akan datang. Ya. Jadi Ah, dan saya rasa ada satu perkara juga yang kita perlu beri perhatian dalam kes ini berbanding dengan kes-kes yang sebelumnya betul. yang melibatkan kita kata individu berkedudukan tinggi di negara kita, kerana jika kita bezakan dengan kes-kes yang terdahulu itu terutamanya yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia itu lebih kepada tuduhan yang bersifat peribadi. Yap. Tetapi yang apa yang kita hadapi pada masa ini adalah pertuduhan yang bersifat kita kata melibatkan dana negara secara keseluruhan. So it's just like pelanggaran kepercayaan kepada amanah yang diberi untuk memimpin sebuah negara. Jadi saya rasa kita ada perlu lihat juga perbezaan daripada antara dua kes besar yang pernah kita lalui. Okay. Prof, berkaitan dengan isu ini juga perlu kita junjung yang semangat yang kita lakukan selama ini sejak kita merdeka, bahawa teori ataupun konsep pemisahan kuasa itu satu tunjang yang tidak boleh kompromi, iaitu bagaimana ruang undang-undang yang sudah termaktub di perlembagaan yang diberikan kepada kuasa eksekutif, kuasa legislatif iaitu parlimen dan juga kuasa perundangan iaitu kehakiman. Jadi dalam hal ini nak ataupun tidak, seolah-olah apabila mereka setengah pihak ingin menyatakan sokongan mereka kepada individu tertentu ataupun pemimpin yang sedang didakwa ini, mereka seolah-olah lupa bahawa ada batas-batas yang perlu mereka jaga apabila mereka dasarkan kepada Perdana Menteri misalnya mengambil maklum, ambil tahu apa yang sudah pun disiasat oleh SPRM dan diserahkan kepada AG Chambers misalnya, kenyataan yang datang daripada pemimpin politik sebegini. Jadi seolah-olah apabila mereka berkuasa, mereka ingin menyatakan bahawa Perdana Menteri berhak melakukan sesuatu untuk cakna dengan kes-kes tertentu yang melibatkan pemimpin mereka. Pandangan Prof tentang hal ini? Okey, Perdana Menteri sekarang memang perlu mengambil tahu berkenaan dengan kes ini. Okay. Tetapi ambil tahunya itu bukanlah sehingga dia interfere, dia mencampuri urusan di mahkamah itu tadi. Okay. Ambil tahu kerana kita tahu bahawa perbicaraan ini melibatkan dana yang besar. Okey, jadi apa juga tindakan yang akan diambil oleh Perdana Menteri kita sekarang, dia perlu juga memberi perhatian kepada kehilangan kewangan yang ditanggung. So ada isu-isu berbangkit yang akan melibatkan pengurusan pentadbiran negara. So dia perlu ambil tahu. Tetapi bukanlah dengan dia mengeluarkan ataupun melakukan sesuatu yang boleh yang sehingga mempengaruhi mahkamah dalam menjalankan tugasnya. Ya. So itu dua benda yang berbeza. Ambil Betul. tahu dan mencampuri. Dua perkara yang berbeza. Ya, jadi mungkin Prof nak jelaskan konsep pemisahan kuasa, bahawa dalam hal ini apabila mahkamah sudah pun membuat keputusan dan sedang berada di
fasa terakhir sistem perundangan negara iaitu di Mahkamah Rayuan, dan individu sudah pun diberikan ruang untuk membela dan memberikan masa yang cukup panjang, dan mereka cuba membawa evidence baru ataupun saksi-saksi baru yang boleh mungkin melanjutkan lagi perbicaraan ataupun menolak hakim yang membuat keputusan dalam hal ini. Jadi di mana pemisahan kuasa ini perlu kita lihat supaya sistem perundangan kuasa, pemisahan kuasa kita ini tidak mudah dilakukan provokasi dengan anggapan-anggapan mungkin dari orang yang tidak faham sistem perundangan kita. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini adalah kes ini berada di peringkat rayuan. Telah sampai ke mahkamah paling tinggi sekali di negara kita, iaitu Mahkamah Persekutuan. Jadi ini adalah merupakan peluang terakhir. Dan kita lihat daripada pengamatan saya, jika dibandingkan juga dengan kes yang terdahulu, kes ini dia berlangsung dalam keadaan yang agak tenang. Agak tenang dari arti kata bahawa kita tidak di semasa di peringkat pembicaraan mahkamah tinggi dan juga di mahkamah tinggi itu utamanya semasa mereka mengemukakan bukti dan peguam-peguamnya itu menyampaikan hujah-hujahan, kita tidak nampak kalau kita bandingkan dengan semasa kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, keadaan di mana pembicaraan di dalam mahkamah itu dia berlaku dalam keadaan yang tegang. Sebab kita faham semasa kes Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memang masyarakat dunia, masyarakat antarabangsa memberi penilaian, mengatakan bahawa itu adalah merupakan political trial, perbicaraan yang bersifat politik yang dijalankan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita sepanjang itu kita boleh merasakan ketegangan berlaku, kita kata balas-membalas hujahan dengan kata-kata yang kadang-kadang agak ekstrim antara hakim dan juga peguam-peguam di dalam mahkamah. Ada peguam-peguam sehingga dikenakan tindakan penghinaan mahkamah. So kita lihat perbezaan itu, tapi yang berlaku sekarang ini dia agak berbeza. Perbacaan semasa di mahkamah tinggi itu berlaku secara lancar sehingga sampai ke peringkat mahkamah rayuan. Timbul hanya masalah apabila dibangkitkan isu berkenaan dengan kita kata unsur bias, unsur berat sebelah ataupun unsur konflik kepentingan yang timbul kepada hakim yang membicarakan kes ini. Sehingga menyebabkan Datuk Seri Razak mengambil tindakan untuk mencabar keputusan di mahkamah tinggi itu tadi. So jadi dari segi pemberian keadilan, daripada segi campur tangan daripada eksekutif, dia tidak terselah, dia tidak menyinar seperti mana perbincangan yang sebelumnya itu, yang kita lalui pada tahun 1990-an dahulu, sehingga tahun 2000. So jadi daripada sebab itu dia agak lancar, tetapi sekarang ni bila dibangkitkan berkenaan dengan kita kata konflik kepentingan ataupun berat sebelah hakim yang membicarakan kes mahkamah itu, jadi itu agak sukar untuk menjawab, sehingga kan kita lihat menjemput kita siasatan daripada SPRM terhadap hakim yang terlibat membicarakan, dan di situlah berbangkit keadaan di mana kita kata seolah ingin cuba untuk mencabar keputusan yang pertama, sebab jika permohonan itu berjaya maka kes ini akan menjadi tidak sah daripada awalnya kerana hakim itu tadi ada kepentingan. Mungkin akan diminta untuk ulang bicara dan kes ini akan berpanjangan. Jadi kalau nak lihat kata adakah ada pengaruh eksekutif di situ, pada saya tidak terselah pengaruh eksekutif. Daripada peringkat pendakwaan sehinggalah peringkat pembicaraan itu berlangsung, ianya itu berlaku dalam keadaan yang lancar. Yang terasing daripada pengaruh-pengaruh yang tidak perlu. Pengaruh-pengaruh yang kita dapat dengar berkenaan dengan kes ini adalah pengaruh daripada penyokong-penyokong, desakan-desakan daripada penyokong-penyokong yang sudah pastinya ada kepentingan-kepentingan yang tertentu untuk supaya tindakan diambil oleh Perdana Menteri, yang mana kita lihat Datuk Sri Ismail Sabri agak tegas di mana dia meletakkan perkara ini adalah
dipulangkan untuk dikendalikan di mahkamah dengan adil dan saksama. So itu pengamatan saya tentang kalau kita lihat bagaimana perbicaraan itu tadi dikendalikan. So jawapan saya campur tangan itu adalah banyak kepada penyokong-penyokong politik. Penyokong-penyokong politik dan sudah pastinya di pihak satu lagi, di pihak Majlis Peguam, di pihak kumpulan-kumpulan NGO, aktivis sosial dan juga daripada pihak parti-parti politik yang ada pandangan yang berbeza dengan UMNO terutamanya, maka mereka mahukan perkara ini tadi dijalankan dengan lancar. Jadi dan bila kita melihat pula tentang cabaran ataupun campur tangan ataupun siasatan yang dilakukan oleh SPRM. Ya, bagaimana pula betul? Bagaimana tentang itu? Perkara yang berbangkit pula adakah betulkah SPRM ini adakah SPRM melaksanakan kuasanya itu tadi dengan betul? Ya. Sebab kalau kita lihat apa yang dibangkitkan itu pihak yang mengemukakan maklumat ataupun yang mencetuskan berita berkenaan dengan hakim di Mahkamah Tinggi yang membicarakan kes ini itu adalah seorang yang pernah terlibat dalam transaksi yang sedang dibicarakan itu. So jadi dia menimbulkan keraguan. Aspek ini digunakan oleh peguam-peguam di pihak yang membela, peguam-peguam bela untuk menimbulkan bahawa sekarang perbicaraan ini adalah dibangkit tentang isu bias, isu bias ataupun isu ada konflik kepentingan. Tetapi bukan berkenaan dengan kesalahan itu tadi. Bukan kelakuan jenayah itu tadi. Dan yang apa yang disiasat oleh SPRM itu adalah berkenaan dengan kelakuan jenayah. So adakah wajar siasatan kelakuan jenayah itu tadi dilakukan? Dia ada dua pilihan di situ. Walaupun mungkin betul tindakan SPRM itu mengambil tindakan siasatan, melakukan siasatan terhadap hakim berkenaan, tetapi kita kena faham bahawa apa yang ditimbulkan adalah berkenaan dengan konflik kepentingan. Dan perkara ini dia terjumlah dari segi perjalanan tugas hakim, perkara ini terjumlah di bawah kawalan kod etika hakim. Di bawah kod etika hakim. Jadi apabila perkara ini berlaku, tindakan yang wajar sebelum tindakan jenayah itu tadi diambil, SPRM mengambil adalah perkara ini tadi dilaporkan kepada Ketua Hakim Negara. Sepatutnya. Ya, sepatutnya untuk Ketua Hakim Negara yang mengambil tindakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan di bawah penubuhan jawatan kuasa kod etika bagi menyiasat adakah perkara itu tadi terjumlah sebagai pelanggaran kepada kepentingan, adakah berlaku konflik kepentingan di situ. So perkara itu tadi boleh diselesaikan terlebih dahulu tentang melihat kepada konflik kepentingan. Dan jika perkara ini telah diselesaikan dan barulah kemudian sebab perkara ini berlaku sebelum beliau dilantik sebagai hakim. Sebelum beliau dilantik sebagai hakim. So it is more on his personal capacity, atas kapasiti peribadinya, bukan atas kapasiti dirinya itu sebagai seorang hakim. Okey Prof, dengan situasi yang kita lalui sekarang, seolah-olah ramai yang mungkin mengambil ruang ini untuk membuat andaian dan persepsi bahawa hakim tidak terkecuali boleh dilakukan siasatan. Sama ada pihak berkuasa polis misalnya, dan sekarang yang diandaikan adalah pihak SPRM sudah pun melakukan siasatan ke atas tindakan yang dilakukan ketika beliau sebelum menjawat sebagai seorang hakim yang dikatakan SPRM sudah ada kertas siasatan. Kita tidak tahu apabila AG mengatakan beliau tidak ada kertas tersebut. Jadi di mana kita sebagai warga yang rasional melihat teori pemisahan kuasa dan kita tidak mahu Badan Kehakiman dan Perundangan dilakukan intimidasi ataupun provokasi ke tahap ini, apa yang wajar kita lakukan?
proses kita lihat proses menjalankan siasatan, proses menjalankan pendakwaan ini dia adalah dilakukan oleh pihak pendakwa raya ataupun dalam kes ini SPRM. Sebab ini dia dua badan yang berbeza. Tetapi biasanya kedua-dua pihak ini akan saling merujuk antara satu sama lain. Mereka akan saling rujuk walaupun SPRM itu dia ada kuasa mendakwa ni yang tersedia. Kalau mereka memilih untuk didakwa di bawah akta rasuah, so maka SPRM akan menjalankan siasatan dan dakwaan tersebut. Tetapi AGC masih juga akan terlibat dalam beberapa tahap yang tertentu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kerana ini kalau kita lihat ia melibatkan lebih kepada kita kata percanggahan kepentingan, lebih kepada unsur-unsur berat sebelah apabila melaksanakan tugas sebagai hakim. So itu dia akan terjatuh ke bawah etika hakim. Yep. Sebab untuk kita memilih pihak mana laluan mana untuk kita menjalankan siasatan ataupun pendakwaan, kita perlu memilih jalan yang terbaik. Dan pada pandangan saya, dan mungkin boleh disanggah oleh orang lain, kerana ia melibatkan sebuah institusi yang kita perlu pelihara integritinya, maka kita perlu memberikan tugas ini terlebih dahulu kepada Ketua Hakim Negara, kepada jawatan jawatan kuasa siasatan, jawatan kuasa siasatan di bawah kod etika hakim. Bukannya walaupun AG Peguam Negara dan SPRM boleh mengambil tindakan itu, tetapi adalah lebih baik dahulu untuk mereka kita kata untuk menjaga integriti institusi kehakiman itu tadi, untuk jawatan kuasa etika hakim menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, dan setelah itu berlaku maka perkara ini tadi boleh diserahkan kepada pihak Jabatan Peguam Negara ataupun pihak SPRM untuk mereka melaksanakan siasatan yang seterusnya dan kemudian mungkin mengambil tindakan jenayah. Sebab hakim, dia kalau secara peribadi jika dia melakukan kesalahan jenayah, maka dia boleh diambil tindakan undang-undang sama seperti orang lain. Sama seperti orang lain. Okey, Prof. Soalan satu yang terakhir mungkin, dalam melihat episod yang mungkin dilihat bukan oleh warga negara Malaysia tetapi malah seluruh dunia, malah laporan-laporan media juga sudah pun bertebaran berkaitan dengan kes yang kita rujuk sekarang ini. Jadi bagaimana kita perlu berpegang teguh bahawa sistem yang kita amalkan sejak kita merdeka untuk kita junjung dan menjaga integriti ini perlu berada di landasan yang tepat. Kerana sistem-sistem negara ini jika kita runtuhkan, kita boleh bayangkan apa akan jadi pada negara kita. So sebenarnya apa yang berlaku minggu lepas adalah agak saya kalau dari segi seorang ahli akademik dan juga kepada mungkin mereka yang berada dalam profession undang-undang, itu ada satu yang agak mengejutkan dan satu yang mendukacitakan. Kerana kita dapat lihat bagaimana sistem itu, sistem pembicaraan ataupun sistem yang kita adakan untuk membela dan juga untuk memberikan keadaan itu tadi seolah-olah dimanipulasi. Seolah dimanipulasi sebab ini kalau kita belajar daripada segi teknik dari segi teknik pembicaraan itu, sehingga adalah merupakan perkara-perkara yang agak biasa dilakukan oleh peguam-peguam untuk mereka kita kata buy time supaya mereka boleh menyediakan kes itu tadi dengan lebih baik lagi. Untuk memberi lebih masa kepada mereka bersedia bagi pembicaraan. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku ni seolah-olah penegak keadilan iaitu peguam-peguam mereka ini melanggar prinsip-prinsip tugas ataupun prinsip-prinsip tanggungjawab mereka kepada keadilan dan tanggungjawab mereka itu kepada mahkamah. Sistem itu pengendalian kes itu tadi cuba dimanipulasi kerana pemakluman tentang pembicaraan telah dimaklumkan dalam untuk jangka masa yang agak panjang, berlaku pertukaran peguam pada saat-saat akhir pembicaraan akan dilakukan. So kita ada permohonan-permohonan yang ada kalanya membangkitkan di kalangan orang ramai membangkitkan tanggapan bahawa seolah-olah
keadilan itu tadi boleh dijual beli. Jika kita mempunyai kedudukan, kita mempunyai keuangan yang banyak, maka kita boleh membeli mana-mana saja peguam yang terbaik, untuk kita melaksanakan, untuk kita mendapatkan peluang bagi kita untuk kita kata delay, untuk melengah-lengahkan perbicaraan itu tadi. Dan kita perlu tahu juga bahawa mahkamah itu bukan saja berfungsi berteraskan kepada tidak adanya gangguan daripada eksekutif ataupun daripada legislatif, tetapi dia juga boleh berfungsi dengan baik dan adil jika mereka-mereka yang berada, kalau kita panggil pegawai-pegawai mahkamah, iaitu peguam, peguam bela dan juga pendakwa raya, dan juga hakim itu, mereka menjalankan tugas mereka itu selaras dan selari dengan prinsip keadilan. So jadi kalau ada satu pihak saja yang cuba untuk manipulasi ataupun cuba untuk kita mempermain-mainkan keadilan itu bagi mana-mana pihak di dalam perbicaraan itu, maka ini akan menyebabkan sistem keadilan itu dia tergugat dan dia boleh runtuh. Kita tahu bahawa peguam itu mempunyai tanggungjawab kepada anak guamnya. Peguam seberapa upaya yang mereka boleh mesti memastikan nasib anak guamnya itu tadi terbela. Tetapi apabila mereka melaksanakan kita kata tugas untuk sedaya upaya menegakkan hak anak guam itu tadi, mereka juga tidak boleh lupa bahawa mereka juga ada tanggungjawab kepada mahkamah dan ada tanggungjawab kepada keadilan. Yep. So itu lebih utama. Betul. Dan itu lebih utama daripada sebarang teknik-teknik yang mereka gunakan tadi untuk faedah kepada anak guam. Okay. Sehingga boleh mencabuli kita kata keunggulan, ketertinggian dan juga integriti sistem kehakiman kita. Okay, terima kasih Prof. Prof. Datin Dr. Faridah Jalil, kita berbicara tentang mempertahankan konsep pemisahan kuasa dan kebebasan institusi kehakiman dan perundangan dalam isu yang kita hadapi pada ketika ini. Terima kasih Prof. atas masa yang diberikan sekali lagi pada malam ini. Dan itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.